Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam tajuk yang baru, iaitu data. Okey, data. Apa itu data? Okey, data ni adalah maklumat atau output yang diambil daripada satu perkara. Okey, contohnya macam dalam kelas. Okey. Berapa bilangan murid dalam kelas? Okey, ada 23 orang murid. Itulah nama dia data. Data yang kita dapat daripada satu maklumat yang kita ambil. Maklumat yang kita ambil daripada satu perkara. Data tu adalah maklumat yang kita ambil. Macam tu. Okey. Jadi dekat sini Ustazah nak tunjuk macam mana cara untuk kumpul data. Cara kumpul data. Macam mana kita nak kumpul data. Okey. Dekat sebelah Ustazah ni adalah rajah yang kita nak ambil data daripada dia. Okey. Atas, okey, kita dapat tengok Siti kumpul data sayur yang digemari sekumpulan murid. Okey. Dekat sini ada pelbagai jenis sayur. Sayur yang digemari oleh murid. Dekat situ ada Faiz, ada Khairul, ada Rani, ada Sofia sampailah Suresh. Okey, dekat situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 21 orang murid. Satu sekumpulan murid. Kita nak tengok berapa ramai yang suka sayur. Okey, dekat bawah ni, okey, sayur-sayur yang digemari. Antaranya adalah tomato, lobak, terung dan sawi. Okey. Macam mana kita nak kumpul data? Okey. Dekat sini kita tengok tomato. Dekat sini kita tengok tomato. Tomato. Okey, nampak? Okey. Kita boleh kumpul data melalui cara ataupun kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu kat Raja. Kita tengok. Okey, tomato. Okey, siapa yang minat tomato? Dekat Raja tengok. Faiz suka tomato, Rani suka tomato, Wong suka tomato, Intan, lagi Jenny, nampak dekat Raja, okey? Ada Yasmin, ada Amir, semua suka tomato. Antara nama-nama yang saya sebut tadi. Okey, seterusnya kita cuba tengok lobak pula. Tengok murid mana yang suka lobak? Okey, kita tengok Khairul suka lobak, Sofia suka lobak, Anita suka lobak, lagi Raja. Okey, seterusnya ada terung dan sawi. Begitu juga cara kita tengok dulu. Kita tengok secara keseluruhan dulu. Okey, macam mana kita nak ambil maklumat tu? Okey, dekat sini sayur yang digemari murid tadi. Sayur yang digemari. Okey, nama sayur tomato. Okey, kita nak tahu berapa orang yang suka tomato? Berapa murid yang suka tomato? Jadi, apa itu gundal? Okey, first kali kita tengok dulu dekat bilangan murid. Okey, kita buat dulu bilangan murid. Bilangan murid, kita tengok berapa orang murid yang suka tomato. Okey, kalau kita nak kira satu-satu dekat sini, kita tak boleh nak nampak. Okey, jadi kita tengok kat sini, kita guna kaedah gundal. Kaedah gundal ni macam palang. Okey. Macam ni. Okey. Kita tengok dekat situ. Okey, kita tengok kat situ siapa yang suka tomato? Murid mana yang suka tomato? Pertama sekali kita tengok dekat Raja, Faiz suka tomato. Jadi kita tandakan Faiz suka tomato. Satu. Ni bukan satu ya. Ni kaedah gundal tapi satu ni satu palang ni menggambarkan satu pelajar, satu murid. Jadi Faiz suka tomato, tandakan satu. Okey. Seterusnya Rani suka tomato. Okey, kita tandakan lagi. Tandakan dua ke? Tak. Kalau kaedah gundal kita guna palang. Tanda Rani suka tomato. Okey, seterusnya Wong suka tomato. Ni nama dia kaedah gundal, macam palang. Okey. Rani suka tomato. Okey, seterusnya Wong suka tomato. Wong suka tomato. Okey, lagi
Intan suka tomato. Intan suka tomato. Dah ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4. 4 orang dah suka tomato. Seterusnya, Jenny. Jenny suka tomato. Jenny suka tomato. Tandakan macam mana? Kalau 5 kita buat macam ni ke? Tak. Kaedah gundan dia tak ada macam ni untuk 5. Kalau 5, kita akan pangkah macam ni. Macam tu. Maksudnya ini menandakan ada 5 orang murid yang suka tomato. Okey, dah habis ke tomato? Belum lagi. Kita tengok siapa lagi yang suka tomato. Yasmin. Yasmin suka tomato. Okey, kita tandakan lagi. Macam tu. Okay, 5. Lepas tu ni 6. Kita tanda kemudian pula. Yasmin suka tomato. Amir suka tomato. Amir pun suka tomato. Jadi 7 orang murid yang suka tomato. Macam mana dapat 7? Ada 5 orang, 6 orang, 7 orang. Kira bilangan murid yang suka tomato adalah 7 orang murid. Untuk gundal, satu palang menggambarkan 1 orang murid. Kalau di palang begini, maksudnya ada 5 orang murid yang kita dah ambil datanya. Faham? Okey, kita tengok satu-satu lagi. Seterusnya, kita tengok lobak. Okey, kenal lobak? Okey, lobak. Okey, siapa yang suka lobak? So, Khairul suka lobak. Okey, seterusnya Sofia. Sofia suka lobak. 2. Anita suka lobak. 3. Raja suka lobak. 4. Okey, lagi. Ada 4 orang sahaja yang suka lobak. Jadi, kita palangkan 4 sahaja. Dekat bilangan murid, kita tulis nombor. Kita tulis digit. Okey, kita tulis nombor 4. 4 orang murid yang suka lobak. Okey, seterusnya. Terung. Terung. Mana terung? Okey, terung. Barisan pertama, Daniel. Daniel suka terung. Okey, kita tambah 1. Okey, 1 palang untuk Daniel. Seterusnya, siapa suka lagi? Hani. Hani suka terung. Seterusnya, Jali. Jali suka terung. Okey, Kamala suka terung. Dah ada 4 lagi. Suresh suka terung. Okey, jadi ada 5 orang pelajar yang suka terung. Okey, ingat 5 kita akan pangkah macam ni. Ini namanya kaedah gundal. Okey, 5 orang pelajar, 5 orang murid yang suka terung. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali, sawi. Okey, sawi. Okey, siapa yang suka sawi? Alex suka sawi. Alex suka sawi. 1. Melin suka sawi. 2. Lip Wei suka sawi. 3. Ahmad suka sawi. 4. Ada lagi, Ben suka sawi. 5. Okey, 5 macam ni ke? Tak. 5 pangkah macam ni. 5. Jadi 5 orang murid suka sawi. Okey. Okey, boleh? Okey, dekat sini kita dapat tahu bilangan murid yang suka tomato 7. Melalui kaedah gundal ni, kalau kita nak kira satu-satu, kita takut tersilap. Jadi kita tanda terus. Nampak Khairul? Tanda. Nampak Faiz? Tanda kat tomato. Nampak Khairul? Tanda dekat lobak. Macam tu. Supaya mudah. Okey. Seterusnya. Okey, kita dah dapat bilangan murid yang suka dan sayur-sayur yang mereka gemari. Okey, seterusnya. Inilah cara yang kita boleh ambil untuk mengumpul data. Okey, caranya menggunakan kaedah gundal dan bilangan murid. Melalui kaedah gundal kita dapat tahu bilangan murid. Melalui rajah. Okey, melalui rajah yang ada. Okey, seterusnya kita jawab soalan. Okey. Sayur yang paling digemari ialah, okey, paling digemari maksudnya paling suka. Jadinya yang paling banyak murid makan atau murid suka. Apa? Tengok kat sini. Nombor yang paling besar adalah paling banyak. Jadi 7 maksudnya tomato adalah sayur yang paling digemari. Jadi sayur yang paling digemari adalah
tomato. Okey. Seterusnya, sayur apa paling kurang digemari? Sayur apa paling kurang digemari? Sayur apa? Kita tengok dekat sini, paling kurang digemari maksudnya paling sikit murid suka. Apa dia? 4. Paling kecil kan, nombor dekat sini adalah 4. Jadi sayur apa? Sayur lobak. Lobak adalah sayur yang paling kurang digemari. Sayur lobak paling kurang digemari. Okey, itu adalah cara untuk kita kumpul data melalui kaedah gundal dan bilangan murid. Okey, cara seterusnya kita boleh tengok macam mana nak kumpul data. Okey, kita boleh warnakan kotak. Kita nak tengok berapa banyak. Okey, data ada dekat sebelah. Okey, maklumat ada dekat sebelah. Kita nak tengok berapa orang murid yang suka tomato. Macam tadi, tapi kita nak tengok macam mana kalau warnakan kotak. Okey, dekat sini ada sayur yang tadi. Tomato, lobak, terung dan sawi. Okey, satu kotak yang diwarnakan nanti melambangkan satu orang murid. Jadi dekat sini tadi tomato kita jumpa berapa? Berapa orang murid yang suka tomato tadi? Ada 7 orang murid yang suka tomato. Jadi kita tandakan satu kotak untuk seorang murid. Jadi kita warnakan berapa? Kita warnakan 7 sebab ada 7 orang murid yang suka tomato. Faiz, Rani, Wong. Kita tengok dekat rajah. Okey, Faiz, Rani, Wong, Intan, Jenny, Yasmin, Amir. Ada 7 orang murid yang suka tomato. Okey, berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngam-ngam. Maksudnya ada 7. Kalau 7 kotak yang diwarnakan, maksudnya ada 7 orang murid yang suka tomato. Maksudnya satu kotak yang diwarnakan melambangkan satu orang murid. Okey. Seterusnya kita tengok lobak. Lobak berapa orang tadi? Lobak ada 4 orang murid yang suka lobak. Okey, jadi kita warnakan lobak. Ada berapa? Satu kotak melambangkan satu. Jadi kita kena warnakan 4 kotak. 2, 3, 4 kotak. Okey, jadi 4 orang murid yang suka lobak. Kita warnakan 4 kotak. Okey, seterusnya terung. Terung berapa orang suka tadi? Terung ada 5 orang murid yang suka. Kita warnakan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak untuk 5 orang murid. Sawi pun ada 5. Jadi kita warnakan 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang murid yang suka sawi. Jadi kalau perlu warnakan kotak, kita buat macam ni. Satu kotak untuk satu murid. Jadi tomato 7 orang murid, lobak 4 orang murid, terung 5 orang murid dan sawi pun 5 orang murid. Itu adalah cara kedua untuk kumpul data, iaitu warnakan kotak. Seterusnya, okey, tadi kita dah tengok macam mana
cara untuk kumpul data daripada satu maklumat yang kita tak tahu. Jadi kita tahu berapa yang suka, berapa suka saya ni, berapa suka saya ni. Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu macam mana nak baca pula. Baca data. Macam mana kita nak baca data? Okey. Tanyanya kenali piktograf. Apa itu piktograf? Okey, seperti yang ada di sebelah Ustazah. Okey, piktograf ini adalah data yang telah dikumpul menggunakan kaedah rajah. Rajah. Nampak? Okey, dekat sini ada beberapa jenis bunga dan maklumat yang diambil tu ataupun data yang dah dapat tu ada berbentuk bunga. Jadi satu bentuk bunga ataupun piktograf. Okey, pikto ni maksudnya dalam bahasa dia daripada bahasa Inggeris iaitu picture. Picture adalah gambar. Okey, data yang diambil dan dikumpulkan menggunakan kaedah gambar, piktograf. Okey, kita dapat tengok ada beberapa pokok bunga dan kita dapat tahu berapa jumlah bunga yang ada di taman tu. Okey. Pertama sekali ada bunga raya, ada berapa bunga? Bunga melo ada berapa bunga? Okey, berapa pokok? Mawar pula ada berapa pokok dan anggerik ada berapa pokok. Okey. Jadi satu bentuk bunga, okey, dah ditulis. Satu bentuk bunga mewakili satu pokok bunga. Okey. Jadi dekat sini satu bentuk bunga. Okey, macam mana nak jawab daripada ini adalah soalan daripada data tersebut. Okey, macam mana kita nak baca? Kita tengok. Okey. Soalan A dia kata, okey, bentuk bunga tadi mewakili apa? Mewakili satu pokok. Bunga mewakili satu pokok. Kenali piktograf ni. Piktograf ni dia dah bagi data. Jadi kita nak tahu macam mana nak baca data. Tadi kita nak tahu macam mana cara nak kumpul. Sebab kita tak tahu lagi data dia ada berapa banyak. Kita nak kumpul. Tapi ini dia dah bagi. Jadi macam mana kita nak baca dia pula. Okey, jadi tadi bunga mewakili satu pokok. Satu bentuk bunga, satu gambar bunga mewakili satu pokok. Okey. Seterusnya soalan B. Bilangan pokok. Pokok apa kat situ? Kita tengok kat gambar. Pokok bunga mawar. Bilangan pokok bunga mawar ialah, okey, kita tengok dekat rajah balik semula tadi. Kita tengok rajah satu. Okey, bunga raya. Bunga raya ada berapa bunga? Kita kira sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunga raya ada 9 pokok bunga. Macam tu. Okey, sebab satu bunga tu mewakili satu pokok. Bukan satu bunga, satu pokok. Satu pokok bunga. Jadi dekat bunga raya ada 9 pokok bunga. Okey, bunga melo ada 3 pokok bunga. Macam tu cara baca dia. Seterusnya bunga mawar. Bunga mawar ada 5 pokok bunga. Dan akhir sekali anggerik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pokok bunga. Bunga anggerik ada 8 pokok bunga. Okey, jadi dekat sini bilangan pokok bunga mawar ialah berapa? Ialah 5. Okey, jadi ialah 5 pokok. Ialah 5. Kita tulis 5 je. Ialah 5. Macam tu cara nak jawab dia. Okey, seterusnya pokok bunga yang paling banyak ialah, kita dapat tengok kat mana? Bunga raya paling banyak ialah pokok bunga raya. Bunga raya.
Okey, dan pokok apa? Pokok apa paling sedikit? Pokok apa? Pokok bunga melur. Bunga melur. Itulah cara untuk kita baca piktograf. Okey. Kalau kita faham macam mana nak baca piktograf, barulah kita boleh jawab soalan yang dia beri. Itu saja. Okey, seterusnya yang terakhir sekali adalah kenali carta palang. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak baca carta macam mana nak baca piktograf. Kenali piktograf ni kita nak kenali macam mana carta palang. Okey, carta palang dan macam mana kita nak, ni data dah diberi. Jadi kita nak jawab soalannya macam mana nak baca. Okey, dekat sini, okey, ini macam mana kita nak kenali carta palang. Okey, carta palang hendaklah ada dua paksi. Okey, dua paksi maksudnya paksi menegak dengan paksi menegak ataupun paksi mencacang. Paksi mencacang dan paksi yang melintang adalah paksi mengufuk. Okey, itu nama dia. Yang menegak ni nama dia paksi mencacang. Paksi mencacang. Okey, ejaan mencacang. Paksi mencacang. Okey, paksi mencacang. Yang menegak ataupun yang ke atas adalah paksi mencacang. Manakala yang melintang ni adalah paksi mengufuk. Paksi mencacang ataupun paksi mencacang dan paksi mengufuk. Yang menegak mencacang, yang melintang mengufuk. Itu nama paksi. Carta palang ada dua paksi. Paksi mengufuk dan paksi mencacang. Okey, kita tengok kat sini. Okey, dan atas carta perlu ada tajuk. Okey, atas carta ada tajuk. Mainan yang disukai. Mainan yang disukai ini adalah tajuk. Mainan yang disukai adalah tajuk. Atas carta palang perlu ada tajuk. Ini tak perlu tulis tapi kita kena tahu nama dia. Nama dia adalah paksi mencacang. Yang menegak mencacang. Yang melintang mengufuk. Okey. Seterusnya kita nak tahu apa yang ada dekat paksi mencacang. Okey. Paksi mencacang ada bilangan murid. Dia tak kisah dia ikut apa yang dia nak bagi. Kita pulang sama ada dia nak bagi nombor ataupun dia nak bagi apa yang dikumpul. Okey, macam ni. Kalau macam ni, okey, rajah yang pertama ni dia bagi tahu bilangan murid dekat paksi mencacang. Bilangan murid. Satu ni maksudnya satu orang murid. Dua ni maksudnya dua orang murid. Tiga ni maksudnya tiga orang murid. Bilangan murid. Okey, dan yang pada paksi mencacang mengufuk ni dia bagi tahu jenis mainan. Apa? Jenis mainannya. Robot ada, anak patung ada, kereta mainan. Ini adalah maklumat yang ada pada paksi mengufuk iaitu jenis mainan. Okey, kita tengok dekat rajah sebelah ni. Kita tengok dekat carta palang sebelah ni. Sama je. Mainan yang disukai juga tajuknya. Tapi dekat paksi mencacang dia tak letak bilangan murid. Nampak kat situ dia tulis bilangan murid. Kat sini dia tulis jenis mainan. Dia terpulang. Dia nak bagi carta yang macam mana. Tapi kita kena tahu apa yang
diberi. Okey, jadi dekat paksi mencacang ni dia bagi tahu jenis mainan. Tadi dekat paksi memufuk jenis mainan. Ini paksi mencacang dia tulis jenis mainan. Okey, dan paksi memufuk dia tulis bilangan murid. Sama juga 1 sampai 5, 1 sampai 5 orang murid. Okey. 1 sampai 5 orang murid. Okey. Jadi macam mana kita nak baca? Macam mana kita nak baca carta palang? Okey, dekat sini kita nak tahu. Okey, jenis mainan apa? Okey, kita tengok. Yang pertama kita tengok robot. Kita nak tahu berapa orang murid yang suka mainan robot. Okey, kita tengok dekat sini. Dia naik sampai 3. Maksudnya dekat sini 3 orang murid suka robot. Macam tu cara baca dia. Maksudnya kat sini kita tengok robot, dia naik sampai mana? Sampai 3. Maksudnya robot 3 orang murid yang suka. Mainan yang disukai murid robot ada 3 orang. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok anak patung. Berapa bilangan murid yang minat anak patung, yang suka anak patung? Tengok dia naik sampai berapa? Sampai 1. Maksudnya seorang murid saja yang suka patung. Seorang murid saja yang suka patung. Macam tu. Okey, seterusnya kereta mainan. Kita tengok kereta mainan. Jenis mainan kereta mainan. Berapa orang murid suka? Kita tengok. Ada 5 orang murid yang suka kereta mainan. Macam tu. Itulah cara bacanya. Kita tengok dulu jenis mainannya. Lepas tu kita tengok berapa bilangan murid yang suka. Sebab tajuk dia murid yang suka, mainan yang disukai. Maksudnya berapa orang yang suka. Berapa bilangan murid yang suka. 5 orang murid suka kereta mainan. Macam itulah cara baca dia. Okey, kalau kita baca yang terbalik pula tadi kita ke atas, maksudnya ke atas mencacang, kita baca bilangan murid. Jadi kita baca macam mana kat sini. Yang bilangan muridnya ada dekat paksi memufuk. Okey, kita tengok dekat jenis mainan. Robot. Robot ada berapa orang murid yang suka? Ada 3 orang murid yang suka. Macam tu. Kita baca jenis mainan. Tak pun 3 mana-mana pun tak apa. 3 orang murid. Okey, kita tengok kat sini. Tapi kita susah nak baca. Jadi kita tengok apa yang memanjang. Palang mana yang memanjang. Okey, kita tengok. Robot ada berapa orang murid yang suka? Ada 3 orang murid yang suka robot. Macam tu lah cara baca dia. Okey, seterusnya anak patung. Anak patung berapa orang murid suka? Ada 1 orang anak murid saja yang suka patung. Okey, dan yang terakhir sekali kereta mainan. Berapa orang murid suka kereta mainan? Ada 5 orang murid suka kereta mainan. Macam itulah cara untuk baca carta palang. Carta palang ada 2 paksi. Ada 2 paksi iaitu paksi mencacang yang menaik mencacang ataupun dan seterusnya ada paksi mengufuk. Yang melintang adalah mengufuk. Paksi mengufuk. Maklumatnya tak kisah sama ada mencacang yang nombor atau bilangan ataupun mengufuk yang bilangan. Dia tak kisah mana satu. Yang penting kita tahu macam mana nak baca. Lebih utama kita baca dulu jenis dia. Kita baca dulu apa dia. Kalau dia minta jenis buah yang disukai, kita tengok dulu nama buah. Baru kita tengok berapa bilangannya. Dia mesti ada 2. 1 maklumat, 1 bilangan. 1 maklumat, 1 bilangan. Macam tu. Okey. Daripada rajah ni kita dapat tengok. Okey. Soalan dia. Mainan yang paling disukai ialah maksudnya yang banyak murid suka ialah, kita tengok kat sini.
Mana yang paling tinggi? Mana yang paling tinggi maksudnya itulah yang paling murid suka. Apa dia? Kereta mainan. Macam tu. Mainan yang kurang disukai oleh murid. Maksudnya yang paling sedikit. Kita tengok palang yang paling rendah. Anak patung. Anak patung mainan yang kurang disukai murid. Macam tu. Sama juga macam ni. Kita nak baca dia. Maksudnya yang paling panjang itu adalah yang paling disukai. Sebab dia kata disukai, tajuk dia disukai. Maksudnya yang paling panjang tu adalah yang paling disukai. Yang paling banyak murid suka. Ramai murid suka. Okey, kereta mainan. Okey, yang paling kurang disukai anak patung yang paling pendek. Macam itulah cara baca carta palang. Itu saja. Sekian, terima kasih.